Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi hidup dan diberi peluang untuk terus hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala dan memulakan pagi dengan mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehidupan kita yang sementara ini berhadapan dengan pelbagai ujian, berbagai cabaran yang terpaksa kita tempuhi. Dalam situasi yang ada pada waktu ini, kita sebenarnya perlu juga memikirkan tentang betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik segala ujian yang kita tempuhi, sebenarnya ia terkandung satu pengajaran yang sangat berguna. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan suatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab siksaan yang tidak terperi sakitnya? Tuan-tuan sekalian, menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab, masyarakat Quraisy dan seluruh dunia sebenarnya ialah mereka terlibat diri dalam perniagaan. Allah Subhanahu wa taala membawa perbandingan tentang perniagaan kerana perniagaan merupakan perkara yang paling mudah difahami, di mana seorang peniaga yang mengharapkan ialah keuntungan daripada perniagaannya, dan berita yang paling gembira baginya bila mana ia memperolehi keuntungan yang besar, keuntungan yang banyak dalam perniagaan tersebut. Tetapi ayat ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang yang beriman. Sukakah aku tunjukkan pada kamu satu perniagaan, yakni Allah Subhanahu wa taala ingin mengkhabarkan berita gembira bahawa di sana ada suatu perniagaan yang Allah sendiri nak tunjukkan jalannya dan ingin menunjukkan tentang bagaimana cara-caranya, iaitu satu perniagaan tunjikum min azabin alim, perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Tentu perkara ini menarik perhatian kita semua, kerana biasa kita menyebut perniagaan, kita hanya memikirkan keuntungan duniawi, keuntungan dalam bentuk kebendaan hasil perniagaan yang kita lakukan. Tapi apa yang menarik dalam ayat ini, bila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa perniagaan yang Allah Taala ingin tunjukkan itu ialah suatu perniagaan yang menyelamatkan daripada azab yang sangat pedih. Perniagaan yang menyelamatkan daripada azab. Azab orang berniaga ialah bila mana dia rugi, dia bankrupt, pekerjanya lari, projek yang sepatutnya dibuat tidak dapat disempurnakan dengan tempoh yang telah ditentukan. Permasalahan berbagai-bagai, ada di luar kawalan kita dan ada yang dalam kawalan kita. Tetapi apa yang menarik pada ayat ini ialah tunjikum min azabin alim, perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Pedih azab dunia, kerana kegagalan dalam bisnes, kegagalan dalam perniagaan, keuntungan yang mengurang, kita rasa sedih. Apatah lagi kalau berlaku kerugian dalam perniagaan tersebut. Tapi apa yang menarik ialah perniagaan yang Allah Ta'ala ingin tunjukkan ini ialah perniagaan yang menyelamatkan daripada azab yang sangat pedih. Perniagaan yang menyelamatkan daripada azab yang siksaan yang tidak terperi sakitnya. Yakni kita fikir bahawa perniagaan ini bukan perniagaan yang biasa, bukan perniagaan yang kita faham selama ini, bukan perniagaan yang kita lakukan di dunia. Tentulah perniagaan ini ialah menyelamatkan kita daripada azab yang pedih di hari akhirat, azab yang tidak terperi sakitnya nanti di hari akhirat. Maka apakah perniagaan tersebut? Kerana Allah Ta'ala menyebut bahawa dia menyeru orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik. Ya ayyuhallazina amanu. Tuan-tuan sekalian, setiap kali bila mana kita membuka Al-Quran dan kita bertemu dengan ayat-ayat yang menyeru orang beriman, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita rasai bahawa Allah Taala panggil kita,
Allah seru nama kita. Allah panggil kita semua. Sebab kita orang beriman dengan Allah Ta'ala. Bila mana kita mendengar ada ayat yang menyebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, tuan-tuan sekalian, di dunia ni ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang fasik, ada orang munafik, ada orang zalim, berbagai-bagai jenis orang, berbagai-bagai jenis kategori. Tetapi Islam tidak pernah memanggil manusia dengan kumpulannya atau warna kulitnya atau sepadan geografinya. Allah tak pernah panggil wahai orang Arab, wahai orang Parsi, wahai orang Rom, tak ada. Dan Allah juga tidak panggil dengan bangsa keturunan, wahai orang Melayu, wahai orang Cina, wahai orang India. Allah juga tidak pernah panggil manusia dengan gelaran wahai si fulan, datuk sekian, walaupun gelaran-gelaran tertentu. Apatah lagi Allah Ta'ala tidak pernah memanggil manusia dengan panggilan-panggilan yang merendahkan golongan-golongan yang lain, yang memperlekehkan golongan yang lain atau mengangkat golongan yang lain. Tetapi yang Allah Ta'ala panggil manusia ialah dalam konteks kedudukan akidah, keimanannya kepada Allah. Maka di sini kita akan bertemu dengan seruan orang ya allazina amanu dan ya allazina kafaru, orang beriman ataupun wahai orang yang tidak beriman, yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu tidak pernah kita jumpa ayat Allah Ta'ala panggil wahai golongan munafik atau wahai orang munafik. Tapi Allah Ta'ala menyeru ialah orang yang beriman. Ayat ini Allah Ta'ala seru orang yang beriman kepada Allah. Maka semua orang yang beriman pada Allah, kita semua yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah kita merasai bahawa Allah Ta'ala sedang panggil kita. Allah Ta'ala sedang menyeru nama kita. Allah Ta'ala sedang panggil kita sesungguhnya. Lalu bila kita menyedari hakikat tersebut, tentulah kita akan datang dengan jiwa kita, datang dengan perasaan kita, datang dengan keredaan kita, datang untuk mendengar apa yang Allah Ta'ala. Bila seorang ibu panggil anaknya, wahai Muhammad contoh, wahai Ibrahim sebagai contoh, bila mak kita panggil, apa rasa kita? Kita akan datang. Kita akan datang dekat dia, kita akan duduk dekat dia, kita akan seluruh perhatian kita, mata kita, telinga kita, badan kita, kita akan tumpu kepada dia. Dan menunggu-nunggu sesuatu. Bila mak kita panggil, maka kita mesti ada benda yang dia nak beritahu. Mesti ada perkara yang dia nak sampaikan. Maka kita datang dengan penuh perasaan, dengan harapan kita, dengan menanti kita, dengan jiwa kita, telinga nak dengar apa yang mak kita nak beritahu. Demikian juga ayat ini. Dan ayat yang lain. Setiap kali bila kita mendengar Allah Ta'ala menyuruh wahai orang yang beriman, maka kita kena datang, buka telinga, buka mata kita, dengar, perhati betul-betul. Perhatikan setiap benda yang Allah Ta'ala sampai. Sebab yang sampai ni Allah. Bukan mak kita, bukan raja, bukan pemimpin, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menciptakan kita. Apa yang Allah nak sampaikan? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Suka dah aku tunjukkan pada kamu perniagaan. Bila kita dengar Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita perniagaan, Masya Allah, orang yang meniaga, walaupun beruntungnya mungkin berjuta setiap hari, ataupun setiap projek yang dia buat, tetapi bila Allah Ta'ala nak beritahu satu perniagaan, maka tentulah perniagaan tu jauh lebih besar daripada apa yang kita fikir, apa yang kita dapat, apa yang dia beritahu oleh orang lain, apa diberitahu oleh majikan kita ataupun sahabat kita. Maka kita tahu bahawa bila Allah tak sebut hal adullukum, suka aku tunjukkan pada kamu, jawapannya tentu kita suka. Tentu kita suka, kita nak dengar. Apa dia Allah? Rupanya Allah Ta'ala nak beritahu ada satu bisnes, satu perniagaan yang menguntungkan. Tuan-tuan sekalian, orang meniaga ni kalau dengar ada satu bisnes yang untung besar, tengah tidur pun bangun, tentu kita akan mencari-cari apakah perniagaan tersebut. Apatah lagi bila Allah Ta'ala sebut perniagaan itu menyelamatkan kita daripada azab yang pedih di hari akhirat. Maka tentu kita nak supaya kita yang meniaga dunia ni, kalau boleh untung bawa sampai ke akhirat. Kalau boleh kena perniagaan kita dunia ni, kalau boleh kita sambung sampailah kita untung tu berterusan sampai di akhirat. Ini disebut sebagai bijak. Bukan saja bijak sini, tapi bijak sampai ke sana. Di mana keuntungan kita dapat di dunia ini menyelamatkan kita daripada azab yang pedih di hari akhirat. Dengan kata lain bahawa tidak ada makna kalau kita untung berjuta di dunia, kalau kita diazab di akhirat, na'udzubillah. Tidak ada makna kalau kita untung banyak dunia,
ramai pekerja, ribuan pekerja kita, ya, kemudian ramai sahabat-sahabat kita, ramai kontraktor yang bergantung pada kita, ya, yang masing-masing bergantung pada kita. Kalau sekiranya perniagaan itu menyebabkan kita diazab di akhirat, ya, tidak ada makna demikian. Jadi oleh kerana itu kita nak suatu perniagaan yang kita boleh untung di dunia dan untung tu boleh bersambung sampai ke hari akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah perniagaan tersebut? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut perniagaan itu ialah tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iaitu kalau kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda kamu dan diri kamu, ya demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, perniagaan yang Allah Ta'ala sebut itu, Allah tak sebut perniagaan jual nasi lemak ke, buka restoran ke, perniagaan kita berjaya dalam kontrak ke, ya, itu Allah tak nyatakan, ya. Sebab itu, ya, perniagaan-perniagaan yang Allah Ta'ala sebut ini ialah dasar prinsip perniagaan yang kita bawa. Apa jenis perniagaan sekalipun, asal jangan bercanggah dengan syarak, jangan bertentangan dengan akidah, ya, tidak memudaratkan dan tidak mendatangkan kemudaratan kepada orang lain, ya, tidak bercanggah dengan peraturan undang-undang yang ada, maka kita tahu perniagaan itu perniagaan yang baik, ya. Cuma semua perniagaan itu mestilah berpaksi kepada apa yang Allah disebut oleh Allah, supaya perniagaan itu beruntung dunia dan untung sampai ke akhirat, selamat daripada azab Allah di akhirat. Pertama, tu'minuna billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, sangat penting orang yang berniaga beriman dengan Allah, kerana dia tahu bahawa hidup atas muka bumi ini tidak ada makna kalau tanpa Allah Subhanahu wa taala. Hidup tak ada arti kalau sekiranya kita membelakangkan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita seharian. Maka kan itulah kita perlu perniagaan kita itu mestilah perniagaan yang berpaksi kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita makhluk, ada perkara yang kita boleh buat, ada perkara yang di luar kawalan kita. Macam perbuatan kita, ada perbuatan yang kita bersifat yang ikhtiari, ya, perbuatan yang kita boleh pilih nak laksanakan. Tetapi di sana ada perbuatan yang di luar kawalan kita, ikhtiari, ya, yang perbuatan yang bukan kehendak kita. Sama juga perniagaan, ya, perniagaan kita boleh kontrol pekerja kita, kita boleh jangka berapa kos modal kita, ya, berapa kos peralatan yang kita nak beli, bahan-bahan yang pembinaan dan seumpama, kita boleh jangka. Tetapi di sana ada perkara di luar jangkaan kita yang betul-betul bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai peniaga tiba-tiba, ya, datang musibah di luar kawalan kita, datang banjir menenggelamkan bukan saja barang kita jual, kedai-kedai kita turut musnah. Demikian juga berlaku musibah-musibah yang lain, gempa bumi, ya, bukan saja barang hilang, bangunan tu hilang, seluruhnya akan hilang. Demikian juga perkara lain. Sebab tu yang pertama yang penting ialah berimanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah yang menentukan. Allah Taala mentakdirkan kebaikan dan menentukan keburukan. Orang yang beriman dengan Allah Taala, maka dia memohon pada Allah Taala, sentiasa ikut apa yang Allah Taala kehendaki, supaya bila kita beriman dengan Allah, jiwa kita akan tenang, hati kita akan tenang. Kenapa? Kerana kita makhluk, kita tahu sempalan kita, kita bekerja, kita berusaha, gigih berusaha supaya bisnes kita berjaya, ya, dan dengan kejayaan itu kita boleh tolong sahabat kita, dengan kejayaan itu kita boleh tolong saudara mara kita, dengan kejayaan itu kita boleh tolong umat Islam yang lain, dengan kejayaan itu kita boleh tolong menguatkan agama Allah Ta'ala, ya. Ada orang yang fikir kadang-kadang perniagaan untuk diri dia. Saya fikir ini pemikiran yang sangat naif, ya, dan saya yakin bahawa sebenarnya seorang peniaga yang berjaya, dia tak fikir diri dia kalau sekadar untuk makan dia, untuk keluarga yang dah cukup apa yang ada. Tapi kenapa dia berusaha? Sebab dia dengan harta tersebut dia boleh tolong orang lain, dia boleh bantu orang lain, dia boleh tolong sekolah, dia boleh memperkasakan, menolong orang yang lemah dan sebagainya, memberi peluang pada ribuan pekerjaan. Kalau dipikir peniaga bisnes cari duit untuk diri dia, maka, ya, apa yang dah ada pada dia dah cukup. Tapi tuan-tuan sekalian, dia buat kenapa? Kerana dia nak tolong orang lain, nak tolong saudara lain, nak tolong orang susah, nak tolong mempertahankan agama Allah. Oleh kerana itu niat kita, maka kita
mudah-mudahan dipermudahkan urusan oleh Allah. Tapi harus kita ingat bahawa kalau Allah Ta'ala bagi pada kita rezeki, jangan lupa tak azam kita tersebut. Ya Allah, aku berniaga nak tolong orang susah. Bila kita berjaya, tolonglah orang susah, bantulah orang miskin, tolonglah mereka-mereka yang perlukan, pertahankan, perkukuhkan agama Allah. Sebab itu komitmen kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu yang paling penting ialah tu'minuna billah. Engkau beriman dengan Allah Ta'ala dulu. Ya, beriman dengan Allah. Sebab bisnes ini naik turun ditentukan oleh Allah. Jatuh gagal ditentu oleh Allah Ta'ala. Berjaya atau tidak ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang beriman dengan Allah Ta'ala, maka jiwanya akan yakin bahawa apa yang dibuat, pertama dia akan pastikan perniagaan itu tidak bercanggah dengan kehendak Allah. Ya, dia berniaga betul, maju jaya, tapi jangan dalam perniagaan itu kita masuk benda yang haram. Ya, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Jangan sekali-kali kita nak projek lalu kita sogok, kita rasuah, ya, hingga untuk dapat projek tersebut. Auzubillah. Dia perbuatan itu dia akan mencabut keberkatan bisnes kita, akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, berapa ramai orang yang waktu miskin mentaati perintah Allah, bila kaya lupa pada Allah Ta'ala, hingga Allah datangkan musibah, na'udzubillah, datangkan azab secara mengejut, ya, lalu menyebabkan dia tak boleh buat apa-apa. Maka kan itu kita perlu sentiasa menyemak, mentajdid keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga hubungan dengan Allah. Bila kita beriman dengan Allah, perniagaan kita, ya, kita boleh kawal depan mata kita. Di belakang kita, kita tak tahu. Ya, di belakang kita apa pekerja kita buat, kita tak tahu. Di belakang kita bagaimana ada orang nak khianat pada kita, kita tak tahu. Tetapi Allah tahu. Maka orang yang beriman, ia yakin pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku beriman denganmu ya Allah, maka engkau tolong bantuku. Maka orang beriman dengan Allah Ta'ala jiwanya akan tenang. Pasal apa? Kenapa? Kerana dalam lingkungan keimanannya itu menyebabkan dia berhubung dengan Allah Ta'ala, sentiasa merapatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ya, kalau kita seorang peniaga, ya, dan kita rapat dengan orang, katalah orang besar, ya, pimpinan dalam negara dan sebagainya, boleh bergambar dengan dia, kita rasa seronok, bangga. Apatah lagi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pemimpin tak boleh buat apa-apa, ya, apa yang boleh dibuat oleh bagi pemimpin itu, ya, selagi mana yang kita buat itu tidak bercanggah dengan syarak, insya-Allah pemimpin yang baik, yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan melahirkan rakyat yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Sebab itu syarat pertama ialah tu'minu billah wa rasulihi, ya, dan kamu beriman dengan Rasul, iaitu beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah, ya, ialah keimanan kita. Setelah kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita juga beriman dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW ialah model, contoh teladan. Baginda berniaga. Nabi Muhammad seorang peniaga. Para sahabat juga seorang peniaga. Ramai para sahabat yang berniaga. Maka kalau kita juga peniaga, kita tengok Nabi Muhammad juga seorang peniaga, bagaimana perniagaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya, bukan hanya kita lihat dalam aspek keuntungan jumlah berapa banyak. Memang kalau baiknya ialah perniagaan yang untung, banyak untung tersebut. Tetapi bila kita beriman dengan Rasulullah SAW, maka kita tengok bagaimana baginda berjaya, bukan sahaja berjaga dalam bisnesnya, perniagaannya bersama dengan Siti Khadijah, dan perniagaan para sahabat lain termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, dan juga Sayyidina Osman bin Affan, ya, Abdul Rahman bin Auf. Ini tokoh-tokoh peniaga-peniaga yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, dan kamu berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni kamu membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Ya, tuan-tuan sekalian, ya, perniagaan yang menyebabkan kita tidak diazab di akhirat ialah bila mana kita menggunakan perniagaan kita, keuntungan kita, bisnes yang kita buat itu ialah yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membela dan mempertahankan agama Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia perlukan agama. Ya, agama bukan hanya untuk hubungan dengan Allah, tapi juga hubungan dengan manusia. Ya, ada hubungan kita dengan alam seluruhnya. Agama mencakupi seluruh aspek. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kami sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ya, yakni agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjuang, berjihad jalan Allah Ta'ala dengan harta benda yang ada pada kita. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi sedikit sebanyak kemudahan harta pada kita, maka kita berjuang, ya, menggunakan harta tersebut, ya, untuk kita mempertahankan agama Allah,
mendatangkan nilai maklumat yang betul terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, menjernihkan kekeliruan yang timbul. Hari ini pelbagai kekeliruan yang diserang oleh musuh-musuh Islam untuk menggambarkan Islam ni satu agama yang ganas, yang teroris, yang tidak toleran, agama yang menyusahkan, pelbagai-bagai gambaran buruk yang diberi oleh orang yang tidak suka atau musuh-musuh Islam. Tetapi bagi kita orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, kita guna harta kita untuk membetulkan salah tanggap tersebut. Membetulkan. Mungkin mereka salah tanggapan itu kerana kekurangan maklumat. Mungkin kerana maklumat yang tak betul. Mungkin kerana sesuatu pandangan yang dibuat itu ialah pandangan yang tidak berpaksi kepada fakta yang sebenar. Ataupun kerana faktor kejahilan, atau faktor yang sengaja dibuat oleh musuh, macam-macam. Maka oleh kerana itu kita menggunakan rezeki yang Tuhan bagi pada kita, harta kita, untuk membetulkan perkara tersebut supaya masyarakat memahami Islam dalam bentuk yang sebenar. Masyarakat memahami tentang Islam dalam bentuk yang sebenar, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu para penonton sekalian, dalam situasi beginilah kita perlu sama-sama berusaha untuk menjadikan diri kita sebahagian di antara mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia berhajat pada agama. Dan agama yang boleh menyelesaikan, yang boleh mengatur hidup kita duniawi dan ukhrawi, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Agama yang lengkap, yang syumul, bicarakan soal hubungan kita secara peribadi, hubungan kita dengan masyarakat Islam dan bukan Islam, ialah agama Islam. Agama Islam satu agama yang meletakkan nilai-nilai kebaikan kepada semua aspek. Maka dia membina aspek tersebut di atas asas yang benar. Sebagai contoh, semua orang suka, kalau saya sebut bahawa boleh tak tuan-tuan senaraikan 20 sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang tuan-tuan kendaki sama daripada pemimpin. Mungkin tuan-tuan akan senaraikan 10, 20, 30 perkara yang saya kendaki sebagai sebagai warga negara atau sebagai individu. Saya nak seorang yang jujur, yang amanah, yang tidak khianat, yang tidak rasuah, yang tidak salah guna kuasa, yang tidak menyeleweng, yang melakukan kebaikan pada orang lain, yang menggunakan, yang tolong orang miskin, yang bantu orang susah. Tuan-tuan senaraikan semua. Dan saya ingin beritahu bahawa semua sifat yang disenaraikan itu ialah sifat yang ada dalam Islam. Soalnya ialah apakah orang Islam itu laksanakan atau tidak, itu persoalan kedua. Sebab ia berlaku di mana-mana. Dan berlaku pada semua agama sekalipun. Maka kan itu bagi kita ialah sifat Islam itu kebaikannya hendaklah dilihat kepada orang yang mengamalkan agama. Jangan ditengok kepada orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Kita tidak akan nampak kebaikan. Maka nak tengok kebaikan seseorang itu ialah seorang yang mengamalkan dengan agama dia, hidup sebagai seorang yang menjaga agamanya, pantang larang agama, perintah agama. Maka kita akan mendapati apa yang sebenar yang ada pada agama tersebut. Sebagai contoh, satu hari bila berlaku di Madinah, seorang anak Yahudi yang pernah bertanya pada ayahnya tentang bila dibaca dalam kitab Injil, maka dalam kitab Taurat dia bertemu tentang istilah malaikat. Dan anak-anak kecil ni tak tahu apa makna malaikat. Maka ditanya pada ayah dia, ayah, apa makna malaikat? Macam mana kita nak beritahu anak kecil tentang malaikat, nak beritahu malaikat ni begini-begini, mungkin payah. Lalu ayahnya kata, wahai anakku, kalau kamu nak tahu, nak kenal malaikat, kamu tunggu kat beranda, sekejap lagi malaikat lalu. Sekejap lagi malaikat lalu. Tuan-tuan sekalian, tak lama kemudian lalu Sayyidina Bakar bersama Sayyidina Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ayahnya kata pada dia, wahai anakku, itulah malaikat. Di sisi orang Yahudi di Madinah pada waktu itu, mereka merasa bahawa sifat-sifat yang ada para sahabat ini ialah sifat yang ada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah lembut tutur katanya, yang toleransinya, yang tinggi akhlaknya, tinggi budi bahasanya, dan indah sifat yang sepatut ada pada kita semua, walaupun cabaran mendatang dalam pelbagai bentuk. Sebab itu orang yang berjuang dengan harta benda yang ada pada kita, wa anfusikum, dan diri kamu. Diri kita kalau kita boleh untukkan masa untuk main dengan handphone berjam-jam lamanya,
ataupun kita habis masa bersama dengan kawan-kawan kita sebagainya, maka kita gunakan diri kita ini untuk kita menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang dengan harta benda kita dan diri kita, dengan kita menjaga hubungan kita dengan Allah, dengan amal ibadah kita, banyakkan amalan sunat dan sebagainya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Allah kata itu, zalikum khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Itu lebih baik bagi kamu. Apa dia? Kamu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, berjuang di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kalau kamu tak tahu, maka orang yang tak tahu nilai satu benda, hargai satu perkara, maka dia akan buang perkara tersebut. Jadi kebaikan suatu perkara itu kalau kita tahu, katalah biasa dalam bidalan orang Melayu, umpama memberi bunga kepada kera. Oleh kerana kera tak tahu nilai bunga, maka dia tak ada nilai bagi dia. Sama juga bagi orang tersebut bagi cincin pada si kudung. Si kudung tak boleh pakai cincin kan tangannya kudung. Tetapi sebenarnya kalau si kudung ni gerti, dia pergi gadai kat jual kat kedai pun okey. Tapi yang penting ialah nilai sesuatu harga itu, barangan itu, dia bergantung pada kita mengetahui berapa nilai dia. Seorang yang tak tahu nilai sebongkah yang disangkakan batu, mungkin baginya harganya, kalau orang bagi RM10 pun dia rasa mahal dah. Tapi bila dia tahu dalam batu tu ada emas, maka tentulah dia kata Masya Allah. Jadi nilai satu benda itu bukan hanya tetap pada benda itu, dan bukan sahaja tetap pada kita mengetahui nilai benda itu, juga terletak kepada di mana kita berada. Sebotol air di kedai biasa mungkin harganya RM1. Tapi sebotol air di padang pasir, kalau orang jual RM50, kita akan beli. Demikian juga harga sebotol air, waktu kita sangat dahaga dan tidak dapat bekalan yang lain, lalu ada orang datang jual pada kita dengan harga RM10,000, kita akan beli. Jadi nilai tu benda itu bukan terletak kepada benda tersebut, tapi juga terletak kepada di mana kita berada. Bayangkan, na'udzubillah, berapa harga pengampunan Allah Ta'ala di hari akhirat. Berapa harga kalau Allah Ta'ala khabarkan berita gembira, iaitu apa dia? Yaghfir lakum zunubakum, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Tuan-tuan sekalian, sekarang COVID telah melanda negara kita. Kalau kita tiba-tiba ada kontak rapat dengan seseorang yang positif COVID, bila kita tahu kita termasuk orang yang jumpa dengan dia, kontak rapat dengan dia, kita tu rasa bimbang, rasa takut. Tiba-tiba tan-tan tu juga tiba-tiba rasa macam nak demam, rasa nak selsema, rasa nak batuk, menyebabkan kita psikologinya, kita rasa bahawa kalau ini yang berlaku, mungkin aku pun dijangkiti. Baik, lalu tuan-tuan pergi buat test, test COVID, masuk hidung atau masuk mulut. Dan apa yang tuan-tuan harapkan? Semai hajat minta doa supaya jangan positif, biar negatif. Doktor kata, pakcik balik kuarantin di rumah, pakai gelang warna pink di rumah, jangan keluar. Baik, bila dapat keputusan, malam dia dapat keputusan, ataupun 3 hari lagi dapat keputusan. Tuan-tuan sekalian, apa yang tuan-tuan harap pada waktu itu? Semai hajat minta doa supaya jangan positif. Baik. 3 hari kemudian doktor panggil, doktor telefon. Ke doktor telefon, kita rasa lega sikit. Tapi kalau ambulans datang ke rumah, kita rasa confirm kita positif. Tuan-tuan sekalian, doktor telefon beritahu pakcik, alhamdulillah, result pakcik negatif. Apa rasa pada waktu itu? Rasa nak menangis, rasa alhamdulillah, sujud syukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah negatif. Tapi doktor kata, walaupun pakcik negatif, tetapi pakcik kena tunggu 10 hari kuarantin dalam rumah. Kata, Masya Allah, pasal apa? Takut-takut kuman tu belum dapat detect lagi. Baik, kita pun tunggu 10 hari.
Tunggu 10 hari sampai ke 9, doktor panggil sekali lagi buat test kali kedua. Kita tengok, tiba-tiba doktor beritahu, Pak Cik, Alhamdulillah, sekarang Pak Cik negatif. Dan doktor pun potong gelang warna pink tersebut. Apa rasa kita pada waktu itu? Tuan-tuan sekalian, tentulah kita rasa seronok, rasa gembira, rasa syukur pada Allah. Kita sangat gembira. Sebaliknya, doktor ambil test. Pak Cik balik dulu, kuarantin di rumah, tunggu kami test. Tiba-tiba hari 3, ambulans sampai rumah kita. Doktor turun beritahu, Pak Cik positif. Apa rasa pada waktu itu? Tuan-tuan sekalian, saya nak kaitkan tentang ayat ini. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mengorbankan harta, tolong orang susah, bantu sebagai dengan diri kita dan harta yang ada pada kita. Allah khabar berita gembira, yaghfir lakum zunubakum. Allah ampun dosa kamu. Allah ampun dosa kamu. Kita manusia banyak dosa. Maka bila dengar berita Allah ampun dosa kita, ini berita yang paling gembira bagi kita. Kata sekalian, habis sebut COVID ni mula batuk macam-macam lah. Yaghfir lakum zunubakum. Allah Ta'ala khabar berita gembira, Allah ampun dosa-dosa kamu. Wa yadkhilkum jannatin. Dan berita yang kedua apa dia? Berita Allah ampun dosa ni satu berita yang sangat menggembirakan kita. Sangat menggembirakan kita. Kalau seorang pesakit COVID dapat berita gembira, doktor kata Pak Cik, test Pak Cik negatif, kita sangat gembira, Alhamdulillah. Apatah lagi berita Allah Ta'ala ampun dosa kamu. Allah ampun dosa kamu. Masya Allah. Bila Allah Ta'ala ampun dosa kita, ini satu rahmat yang paling besar. Kerana yang menghalang manusia masuk syurga hanya dosa. Dosalah yang menghalang manusia masuk syurga. Bukan sedikitnya amalan. Mungkin sedikitnya amalan, tapi kalau Allah ampun dosa kita, kita layak ke syurga Allah, walaupun tingkatan syurga itu berbeza. Tapi berita kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kamu dalam syurga di mana mengalir di bawahnya berapa anak sungai. Berita kedua, berita gembira apa dia? Allah masukkan kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Berita paling gembira bila dapat berita bahawa Allah ampun dosa, kemudian Allah Ta'ala dengan sebab pengampunan tersebut Allah masukkan kamu dalam syurga. Dan syurga disebut jannatin, kebun-kebun, taman-taman, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali Allah sebut syurga, disebut tentang taman-taman syurga, mesti Allah sebut tentang sungai-sungai yang banyak. Sungai-sungai yang banyak. Sungai ini ialah sebahagian di antara punca keindahan dunia pun. Mana-mana tanah yang ada sungai yang mengalir, tanah tu harganya lain. Bayangkan kalau tanah tu ada anak sungai yang banyak, kemudian ada air terjun yang menarik, dan sungainya pun cantik, kemudian ada ikan-ikan yang banyak, tentulah nilai kebun itu sangat mahal. Dalam kebun yang banyak, buah-buahannya, taman-taman yang menarik dan sebagainya. Kemudian Allah tak sebut lagi, tak cukup dengan dua perkara berita gembira, wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, dan tempat-tempat tinggal yang baik bagi kamu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, bila kita masuk satu taman perumahan yang cantik, kita rasa seronok gembira. Seronok pusing tengok cantiknya taman ini, ada air terjunnya, ada bunga-bunganya, ada buah-buahan yang cantiknya, ada kebun yang indahnya. Tiba-tiba datang seorang pegawai kata, Pak Cik, ini kunci rumah Pak Cik. Masya Allah, rumah saya. Saya kata saya tak beli rumah di sini. Tak apalah, tokek bagi rumah free. Apa rasa kita tuan? Di kebun yang begitu cantik, di air sungai yang begitu menarik, tiba-tiba kita mendapat wa masakin tayyibatan, dan tempat tinggal yang baik. Syurga Allah, mungkin orang lain dapat rumah macam-macam dalam satu taman. Syurga Allah pun demikian. Tiba-tiba Allah kata, Allah Ta'ala bagi pada kamu tempat tinggal yang baik. Banglo ke, rumah ke, apa sebutlah nama sekalipun, tapi tayyibatan
fi jannatin, dalam syurga adnin. Rumah tempat tinggal dalam syurga yang adnin, ya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sebenar. Baru Allah sebut, itulah kemenangan perniagaan kamu yang sebenar. Tuan-tuan sekalian, perniagaan yang sebenar ialah perniagaan yang menyampaikan kita kepada suatu berita gembira, hasil perniagaan yang kita buat, hasil usaha kita yang kita buat, maka kita semua mendapat berita gembira, iaitu kita dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sebenar. Kemenangan, ya, kita bertemu dengan Allah di akhirat, dan kemenangan itu sebenarnya bukan di hari akhirat saja, kemenangan yang kita dah bawa daripada dunia. Ya, dunia kita dah bawa kemenangan, kita tunggu. Macam saya sering kali buat contoh, ya, seorang yang menanam musangking, ya, ataupun durian. Ya, bila ditanam, bila pokok tu naik hijau, kita seronok. Hijau pokok tersebut, kemudian rimbun pokok tersebut, kita seronok. Apakah itu matlamat? Itu bukan matlamat. Kemudian pokok tadi membesar, subur, kita seronok. Apakah itu matlamat? Itu bukan matlamat lagi. Kemudian pokok tadi keluar bunga. Masya Allah, bila keluar bunga pertama, apa rasa kita? Sangat gembira, sangat seronok. Tuan-tuan, tiba-tiba pokok tadi yang keluar bunga tadi mengeluarkan putik yang sangat banyak. Ya, kita seronok tak? Kita seronok. Apakah itu matlamat? Itu bukan matlamat. Lalu pokok tadi pun keluar buah yang besar, keluar buah yang banyak. Ya, kita seronok ambil gambar buah tersebut, walaupun masih putik lagi, masih kecil. Ya, tiba-tiba satu hari datang ribut, sebahagian putik tadi gugur ke bumi, jatuh. Sedih tak? Sedih. Ya. Pasal apa sedih? Kerana kita, kalau boleh, kita nak semua pokok buah tadi lekat sampai besar, sampai boleh makan. Tapi tuan-tuan sekalian, bayangkan kalau buah sebanyak bunga itu lekat seluruhnya, dahan tu akan patah. Dahan mungkin tidak mampu menampung. Allah Ta'ala mengatur. Ya, apa yang penting ialah kita rasa sedih bila bunga putih tadi gugur dan sebagainya. Kemudian lekatlah, kemudian ada keluar buah. Alhamdulillah, hingga buah tu besar, buah tu masak, lalu kita ambil, kita makan. Maka matlamat akhir ialah tanam pokok durian, matlamat untuk dapat hasil buahnya. Dan buahnya pun baik, buahnya pun sedap, dan kita boleh makan. Tuan-tuan sekalian, saya menyebut tentang ini. Bagaimana ayat ini menyebut orang beriman dengan Allah Ta'ala, perniagaan dunia, kita seronok, gembira, seronok, dapat rezeki, dapat duit, berjaya dalam perniagaan, dapat keuntungan, seronok boleh tolong orang susah, seronok boleh tolong orang miskin dengan harta yang kita ada, seronok boleh buat rumah anak yatim, boleh bantu bina masjid, boleh bantu berbagai-bagai. Setiap kali kita bagi itu kita seronok. Walaupun duit kita habis, tapi kenapa kita seronok? Kerana sesuai dengan jiwa fitrah kita yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa hilang. Tapi kalau orang tipu kita RM100 pun kita rasa marah. Pasal apa? Kerana hati kita tak redha. Maka bila kita buat dalam benda yang kita rasa redha, maka kita akan rasa gembira. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita mendapat kejayaan tersebut, kejayaan besar ini. Dan ayat ini insya-Allah ada sambungan, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpahan kurnia yang kamu sukai. Kita ingatkan syurga. Allah Taala apa dia? Wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi. Selain daripada Allah sebut kamu masuk syurga, kamu diampun dosa, kamu masuk syurga yang mengalir sungai-sungai, kamu ada tempat kediaman yang baik, kamu akan masuk syurga adnin yang baik, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, itulah berita gembira. Selepas itu Allah kata, wa ukhra tuhibbunaha. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai. Ada lagi. Ya Allah Ta'ala nak bagi. Apa dia? Nasrum minallah. Iaitu pertolongan daripada Allah Ta'ala. Wa fathun qarib, dan kemenangan dalam masa cepat, masa berlakunya. Dua perkara. Satu, nasrum minallah, pertolongan Allah. Alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala tolong kita, tidak ada siapa boleh menghalang kita. Iaitu pertolongan Allah Ta'ala dalam perniagaan, pertolongan Allah Ta'ala dalam rumah tangga kita, pertolongan Allah Ta'ala dalam keluarga kita, pertolongan Allah Ta'ala dengan kawan-kawan kita, pertolongan Allah dalam hidup kita seharian. Keluar rumah tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan selamat. Duduk dalam rumah tanpa pertolongan Allah, rumah kita juga tidak selamat.
Tanpa pertolongan Allah, bisnes kita juga tidak akan selamat. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala, apa yang kita usahakan ini belum tentu berjaya. Maka Allah telah beritahu, sebenarnya kamu berjaya tu seluruhnya kerana pertolongan Allah. Kamu berjaya bukan hanya kerana bijak pandai kamu, bukan sebab cerdik kamu, bukan rasa hebat kamu. Banyak mana tokoh-tokoh yang hebat satu masa tiba-tiba mencunam jatuh. Maka kali itu Allah tak nak kembalikan hakikat apa dia? Nasrum minallah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wafathum qarib, dan kemenangan yang hampir. Ya, ayat ini menyampaikan berita gembira pada Nabi SAW bagaimana Allah akan tolong memenangkan Islam, dan baginda SAW akan menawan kembali kota Mekah, akan jatuh semula ke tangan Islam, dan Nabi menguasai semula Mekah dan Madinah, yang akhirnya menerajui kebangkitan Islam kepada kebaikan seluruh dunia pada waktu itu. Ya, wafathum qarib, dan kemenangan yang hampir. Wabasyiril mu'minin, dan khabarkanlah berita gembira ini wahai Muhammad SAW kepada seluruh orang beriman. Ya, khabar berita gembira ini. Ya, tadi Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Hujung ayat ni wabasyiril mu'minin. Khabarkanlah berita gembira kepada orang beriman dengan Allah Taala. Maka orang beriman dengan Allah Ta'ala, setelah kita beriman, kita berusaha, kita beribadah, jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, minta ampun salah silap kita dengan Allah Ta'ala, pelakukan kebaikan, jangan melakukan kezaliman, jangan buat anyaya dalam urusan hidup kita seharian, jangan sombong, takabur, jangan rasa kita hebat daripada orang lain, jangan rasa kita berjaya ni kerana kita lah, akulah. Ya, kalau tidak aku, maka orang lain, maka tak akan berjaya. Jangan sekalian kita buang sifat-sifat tersebut. Kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita tak patuh perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ikut apa yang Allah kendaki, maka kita akan dapat berita gembira. Ya, wahai yang beriman, ya allazina amanu, hujung ayat tersebut, wa basyiril mu'minin. Khabarkanlah berita gembira ini wahai Muhammad SAW kepada seluruh orang beriman. Ya, tuan-tuan sekalian, saya bawa contoh pada pagi ini, ya, contoh yang agak tertarik, agak menarik perhatian, mudah-mudahan menarik perhatian kita semua, ya, terhadap contoh-contoh yang kita alami semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan, ya, kepada kita semua hingga kita berjumpa semula pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Maafkan salah silap, mana-mana yang baik yang betul datang daripada Allah Taala, mana-mana yang salah silap maka datang daripada kelemahan saya. Maka pegalah dan carilah pendapat yang lebih baik, pendapat yang benar. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Rasulullah SAW dalam kehidupan kita seharian. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.